gambaran orang-orang yang menyesal setelah dia mati. Hak saat ni nak mati, minta tangguh, minta delay ke sikit, lah Tuhan kata tak boleh. Hak ni hak mati dah, apa jadi? Allahu Akbar. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Allahu Akbar. Kita ni kalau hati kita jilah molek, kena 2-3 ayat ni tak alu makan dah. Nah, tapi gitulah keadaan kita. Kita muhasabahlah diri. Kesudahan golongan yang kufur, yang engkar, yang maksiat, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, bila sudah mati, qala rabbirji'un, berkatalah wahai Tuhan kami, kembalikanlah aku hidup semula di dunia ni. Nak balik semula ke dunia. Nak buat berapa? Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Ai, dulu tak buat, lah ni nak dah. Allah kata apa? Kalla, tidak. Ayat kalla ni mana majer kalla gitu mah. Masa akan dapat, sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh, alam kubur itulah, yang mereka tinggal tetap dalamnya hingga ke hari dibangkitkan semula pada hari kiamat. Awak masuk dalam kubur duk topik minta nak balik. Siapa dia nak buka balik kubur awak? Tak buka dah. Kemudian apabila ditiup sangkakala, kiamat dah berlaku, keluar dalam kubur. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat antara mereka. Jumpa adik-beranak pangkat lari, adik-beradik lari, bini atas dunia hari-hari duk tulis Facebook, isteri yang tersayang. Dan akhirat esok berunggah pangkat lari dah, tak ada sayang-sayang dah. Masa tu bila kita berjumpa balik dalam syurga nanti, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanya khabar, tak ada. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Kita pilihlah, kita nak berat ke nak ringan. Mereka kekal dalam neraka jahanam, itu untuk orang kafir. Api neraka itu membakar muka mereka dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh cacat, sambil dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya. Tuhan kata, aku ayat dah. Hei, ayat Quran mari dah, apa mu tak baca ya? La ilaha illallah. Tak nak kata apa dah. Panjang lagi ayat ni. Ini surah Al-Mu'minun, ayat apa ni, 112 hingga 115 kan. Baiklah. Ayat 99 tu. 99 sehingga 115. Baik. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam bab kita ni.
Kamu dengar dah, mati pasti. Masuk dalam kubur ada dua dimensi. Ada orang berehat, ada orang nak balik mula ke dunia. Melalui godaan dunia, kita tak tahu kita lepas ke tidak. Maka ayat yang terakhir Imam Nawawi bagi tahu kepada kita, ketuklah hatimu sewaktu kamu masih di atas dunia ini. Allahu Akbar. Tengok ayat yang terakhir, yang ke-6 dalam siri motivasi mengingati mati ini. Wa qala ta'ala, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Hei, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, tunduk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah, serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Tuhan tegur kita sini, hei, mu dengar dah, mu yakin dah mati, tak boleh lagi lembut hati kamu. Allahu Akbar. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, buat Yahudi dengan Nasara. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, lama masa kitab dia, maka hati mereka menjadi keras, dan ramai di antaranya orang-orang yang fasik, yang derhaka. Surah Al-Hadid ayat 16. Mana ayat kita ni Allah Ta'ala suruh lembutkan hati kita, jangan jadi macam puak-puak Yahudi dengan Nasara yang keras kepala, tak dengar kata. Jadi kita kena belajarlah pada jemaah sekalian. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada hadis. Kata Nawawi, suratul Hadid ayat 16, wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun. Imam Nawawi kata ayat-ayat dalam bab ini banyak dan diketahui maklum. Jadi dia tak mahu dia ambil 6 ayat. Kita rasa pun cukup dah untuk nak melembutkan hati kita, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 574. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Tengok terjemahan dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahuku. Nabi kita ni kalau nak nasihat ke orang, dia pegang orang tu, gosok atas bahu, nak suruh kita rasa rapat mesra. Seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing, pengembara di atas jalan. Au abiru sabil, atau seorang pengembara. Maknanya kita ni kalau mengembara, kita tahu barang banyak, penat nak pikul, kita bawa bekalan supaya cukup. Kita pun di atas dunia ni jangan duk kupu kat barang-barang dunia ni banyak, kita bagi bekalan untuk akhirat tu banyak. Wa kana Ibnu Umar bila ingat hadis ni, dia respon, dia kata apa? Iza amsayta fala tantaziril sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Ibnu Umar respon kepada hadis Nabi tadi, dia berkata, bila kamu berada pada waktu petang, maka jangan kamu tunggu datangnya pagi esok baru nak taubat. Learning. Jangan tu esok lah. Dan bila kamu berada pada waktu pagi hari, maka jangan menunggu waktu petang. Gunakanlah waktu sihatmu untuk waktu sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Hadis dalam Bukhari. Jelaslah hadis ini motivasi Ibnu Umar kepada kita, maknanya jangan menangguh-nangguhkan taubat, jangan melewat-lewatkan buat kebajikan. Sebagaimana dalam bab kita yang ke 64 baru ni, apa dia kita kata, bab musabaqah,
segera melakukan ketaatan. Kita dah tengok balik dalam bab kita lepas.